dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya, hos anda, Wani Carey. Baiklah semua, seperti biasa, kita nak ingatkanlah untuk sentiasa menjaga SOP. Bagaimana caranya? Dengan sentiasa cuci tangan, kalau nak keluar kena sentiasa pakai pelitup muka dan ingat, kalau kita berjumpa orang ramai kena sentiasa jaga jarak, okey? Yang paling penting, kita jaga kita. Baiklah pelajar semua yang sedang menyaksikan Road to Success ini, macam semalam kita dah belajar subjek pendidikan Islam, Maths kertas 1 bersama Wani dan juga Afiq Syazwan. Tapi hari ini Wani akan bersama dengan cikgu Maths kertas 2 pula untuk mengajarkan lebih mendalam tentang subjek ini. Kerana apa? Kertas Maths 2 ini kita tahu lebih kepada bahagian subjektif. Macam semalam okeylah, mungkin senang lagi, tapi untuk hari ini mungkin ada teknik yang lebih penting untuk anda ketahui. Kalau nak tahu, apa kata kita berkenalan dulu dengan cikgu kita, tapi jom kita saksikan dulu profil guru jemputan kita. Itu dia, hidup biar berjasa. Assalamualaikum Cikgu Rohani. Waalaikumsalam Wani, jumpa lagi kita. Ya, jumpa lagi kita Cikgu. Okey Cikgu semangat sihat hari ini? Semangat. Okey, macam semalam. Budak-budak kat sana yang boring sebab semalam Cikgu dah ada. Tak adalah Cikgu. Mereka takkan boring kalau mereka dapat Cikgu yang sangat best macam Cikgu Rohani. Okey, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang Maths kertas 2 ya Cikgu. Ya. Jadi sebelum tu boleh tak Cikgu mungkin beri apa orang kata pengenalan kertas 2 ini lebihnya kepada apa Cikgu? Okey, terima kasih Wani. Okey, so untuk kertas 2, nanti cikgu akan tunjuk juga dekat slide. Tapi semua tahu dia ada 3 section. Kita ada section A, section B, section C. Dia lebih kepada ada pemilihan soalan. Okey, so secara mendalam nanti kita akan pergi ke slide. Boleh, tapi sebelum kita mulalah Cikgu, Wan nak tanya, kertas 2 ni betul ke susah daripada kertas 1 Cikgu? Okey, kalau sebenarnya kalau ada pengalaman pelajar, mereka sebenarnya lebih skor di paper 2 sebenarnya. Di kertas 2 mereka lebih skor. Sebab paper 2 ini kalau anak-anak dekat luar sana pastinya tahu. Okey, kertas 2 ni dia ada section A memang jawab semua. Dan section B pun ada, memang ada pilihan. Section C pun ada pilihan. Tapi ada di section C ada soalan yang memang itu dah tajuk yang keluar. Jadi pelajar kalau study topik tu dah pastinya dia macam soalan dah, bukan nak kata soalan bocor, memang dah topik dah tahu. Okey, ikut daripada analisis setiap tahun, kita dah boleh agak dah soalan apa yang akan keluar. Itu memang dah ditetapkan. Section C tu 4 topik memang dah ditetapkan. Ada index number, ada solution of triangle, ada gerakan pada garis lurus, ada pengatur caraan linear. Jadi kalau Wani ambil, Wani fokus 2 topik pun dah boleh. Dia macam tu lah. Tapi biasanya pelajar akan study lebih lah. Ya, mesti kena bersedia. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Baiklah Cikgu, itu merupakan pandangan Cikgu kita tentang Maths kertas 2. Katanya mudah untuk skor. Tapi kita nak dengar juga pendapat pelajar tentang subjek ini. Jom kita dengarkan. Adakah paper Maths kertas 2 susah ke senang? For me, dia agak mudah daripada paper 1 sebab mudah untuk dapatkan markah. For me, saya mulakan pada bahagian C dulu sebab kalau mulakan daripada bahagian A mengambil masa yang lama untuk buat. So, saya mulakan pada bahagian C dulu. Bahagian C, topik-topik dia adalah agak mudah and mudah untuk dapatkan markah and menjimatkan masa. Pada pendapat saya, matematik tambahan sememangnya subjek yang sangat susah. Walau bagaimanapun, tidak mustahil untuk kita mendapat skor A dalam subjek tersebut. Bagi saya, matematik tambahan kertas 1 lebih susah daripada matematik tambahan kertas 2. Hal ini kerana matematik tambahan kertas 2 mempunyai soalan pilihan. Kita boleh pilih untuk jawab soalan apa yang kita nak. Okey, pada pendapat saya, matematik tambahan kertas 2 ini berada pada arah sederhana mengikut persediaan pelajar. Sekarang, kita kena kuasai asas
Dan apabila kita menguasai asas, maka kita dapat menolak soalan KBAT. Dan soalan-soalan tu kena baca betul-betul sebab banyak soalan tricky. Kawan-kawan, kita sama-sama mencuba untuk dapatkan matematik tambahan A+ untuk peperiksaan SPM 2020 ini. Itulah dia, majoriti pilihan pelajar mengatakan bahawa kertas AdMaths 2 ini sangat mudah untuk diskor berbanding dengan kertas 1. Jadi betul lah kata cikgu. Ya, cikgu suka tadi sebenarnya pendapat pelajar. Bermaksud pelajar ni dia memang dah bersedia dah. Betul. Dan dia bercakap tu, cikgu berada kat sini, cikgu rasa happynya. Betul. Saya dengar pun itu sangat. memang antara cara-cara pelajar cemerlang berkata-kata ya cikgu. Mereka sudah bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang ini. Baiklah, kalau nak tahu lebih lanjut tentang AdMaths kertas 2 ini bersama dengan Cikgu Rohani, apa kata cikgu kita berehat dulu seketika untuk cikgu bersedia dan untuk pelajar semua bersedia di rumah sana untuk ambil segala buku catatan untuk catat segala nota yang akan diberikan. Mesti. Jom kita lihat dulu dalam Road to Success SPM 2020. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Kerry dan juga Cikgu Rohani. Ya, saya. Okey, sebelum kita mulakanlah cikgu, kita nak ingatkan kepada pelajar di luar sana untuk sentiasa jaga SOP. Bagaimana? Dengan sentiasa cuci tangan, pakai pelitup muka bila keluar dan yang paling penting, jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah cikgu, hari ini kita bukan saja berdua di studio ini. Dan pelajar di luar sana, kami nak bagi tahulah hari ini kita ada segmen pilihan sekolah hari ini dan sekolah yang terpilih hari ini adalah Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Kita akan bersama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah. Assalamualaikum. Hello. Okey, ini dia nampak segak bergaya anak murid Cikgu Rohani kita. Cikgu bersemangat nak ngajar ni. Okey, mungkin cikgu boleh perkenalkan mereka hari ini. You all nampak cikgu tak? Nampak? Okey, tak apa, kita kenal. Okey, tak apa. Je. Okey, paling kat kanan sana nama pun ada. Ada Remy. Ini memang pelajar saya, kelas saya mengajar. Okey, Zahin, walaupun macam saya katalah, walaupun kita tak mengajar tapi semua tu adalah anak-anak murid kita. Sebab bila jadual Anja, Latih Tubi semua kita mengajar semua. Okey, kita ada Zahin, kita ada Syakif, semua handsome hari ni. Daniel, kita ada ni Haris. Okey, dan kita ada Aiman. Okey, so smart, handsome, alhamdulillah. So harap-harap dekat luar sana pun bersemangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Bila kita nampak pelajar-pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah pun segak bergaya hari ini ya. Okey, jadi tanpa buang masa, mari kita mulakan. Kalau cikgu dah bersedia, dipersilakan cikgu. Okey, so boys. Okey, assalamualaikum. Okey, sama ada di bersama dengan cikgu online dan juga pelajar-pelajar dekat luar sana. Sekali lagi cikgu pesan, bila kita buat AdMaths, walaupun kita habis masa untuk 1 jam, tapi hari ni kita nak buat latih tubi. Kita bukan setakat nak tengok apa jawab dengan jelas apa semua. Kita nak menjawab latih tubi. Nak jawab nak jawab exercise lah. Okey, so cikgu ada dekat sini. Kita akan tengok slide ni. Selalu terlupa tadi. Awak mesti ada calculator dekat awak sebab ada banyak calculation. Mesti ada kertas tulis dan mesti ada pen. Okey, dan boys semua awak kena ready ya. Okey, so this one is additional mathematics SPM kod kertas 3472. 2 ini maksudnya kertas 2. Okey, walaupun cikgu akan terus pergi kepada soalan, tapi sekali lalu kita akan tengok macam semalam kalau siapa mengikuti paper 1. So hari ini pun sama juga, topik yang sama, format peperiksaan sahaja berbeza sebab kertas lain, bentuk item dia sama dan kita tengok satu-satu. Okey, ini masih lagi topik. Topik yang sama, ada 21 topik, ada 7 komponen. Okey, ini cikgu tak huraikan ya. Okey, so kita ada dan ini ini cikgu nak bincang sikit. Okey, dalam paper tu dia ada section C di ni daripada 18, 19, 20, 21, ini adalah soalan di section C. Kalau kita tengok pelajar bagi tahu tadi, dia bermula dengan section C. Memang bagus. Saya rasa semua cikgu, kebanyakan cikgu AdMaths memberi petua yang sama. Bermula dengan section C. Sebab section C ini dia dah ada tajuk apa yang akan keluar. Tajuk apa yang akan keluar dan dia ada ratio dia.
Dia ada ratio dia, kadar kesukaran dia ada. Sebab tu kalau kita tengok section C bila awak jawab, awak akan ada senangnya. Dia memang akan ada macam 5 markah tu memang untuk soalan aras mudah. So memang kita memang kita bagi pelajar confident untuk jawab. Kemudian dia adalah aras sederhana dan sedikit aras sukar. Jadi untuk paper 2, cikgu memang tadi cikgu dah buat ulasan tadi ya. Cikgu suka pelajar bila dia kata dia kata lebih senang. Okay. So the next one, okay, ini adalah tajuk, ini pun cikgu pergi dengan sekali lalu. Okay. Just malam pun cikgu share, ini adalah format terakhir ya. Format terakhir dalam KBSM. Okay, dan awak adalah batch yang terakhir. Itu sedih. Batch ni kan format terakhir. Batch terakhir kena buat baik-baik lah kan cikgu. cikgu. Batch terakhir dalam format KBSM, format yang terakhir. Okey, soalan objektif sebenarnya paper 1, paper 2 kedua-dua adalah soalan subjektif ya. Okey, tempoh masa dia 2 jam 30 minit. Okey, aras kesukaran. Aras kesukaran ini semua bila kita membina soalan di peringkat dalaman sekolah pun, kita ada ratio. Kita memang tak adalah semuanya aras sukar. Okey, ini cikgu tak adalah begitu detail sebab dia ada section A tu dia ada aras dia, section B and C tu dia ada aras berbeza. Tapi biasanya kita akan bagi dalam kalau 10 soalan tu 10 markah tu 5 soalan tu kita akan bagi aras yang boleh jawab. Jangan risau. Sebenarnya boleh buat, boleh pas. Sebab isu ADMATS ni pelajar akan kata dia susah. Tapi kalau awak tahu cara untuk dapat markah, awak akan best buat ADMATS. Okey, aplikasi. Aplikasi ini ada 60%. Aplikasi ini bermaksud menggunakan kaedah-kaedah, langkah-langkah yang tertentu untuk menyelesaikan soalan. Okey, so sama juga untuk penyelesaian masalah yang melibatkan worded problem lah. Okey, soalan dia agak panjang. Okey. Pembahagian masa. Ini yang cikgu nak tekankan, walaupun cikgu nak terus pada soalan, tapi cikgu nak buat penegasan kat sini. So, bila awak pergi kepada section C, awak jangan tunggu dia terlalu lama. Jangan buat sampai 20 minit. Bila awak buat 20 minit, awak dah mencuri masa soalan lain. Jadi, untuk section C itu, 10 markah, 15 minit sahaja. 15 minit. Kalau nak lebih pun terlebih sikit. Tapi less than that, lagi bagus. Lagi bagus sebab kita nak buat soalan part yang lain ya. Okey, so the next one. Okey, bahagian ni cikgu rasa pun cikgu pergi sekali lalu ada 6 soalan awak jawab semua. Cikgu rasa semua pelajar dah tahu benda ni, just kita nak go through je sikit. Julat markah dia di antara 5 to 8. Okey, ini setiap kali slide cikgu ingatkan pembahagian masa 1 markah 15 minit. Jangan 1.5 minit cikgu. Ya, sorry. 1 markah. Sorry. Thank you. Wani dah faham dah Wani. Semalam dia ikut. Tengok. Wani dah ikut kelas cikgu pun dah boleh dah. Okey, 1 markah 1.5 minit. Maksudnya kalau 10 markah 15 minit. Okey. So, bahagian B, ini ada soalan pilihan. Ada 5, awak pilih 4 sahaja. Okey, setiap soalan ada 10 markah. Ini pun cikgu pergi laju. Okey. Apa lagi yang awak perlu tahu? Awak perlu tahu kita ada 3 kategori soalan. Siapa yang ikut semalam dia tahu dia ada step ini masih ada. Dalam paper tu ada soalan rutin. Yang kita akan tempuh nanti soalan rutin dulu. Okey, soalan bukan rutin and the last one is soalan kebat. Kebat ini bermaksud kemahiran berfikir aras tinggi ataupun high order thinking skill. Okey. Nanti cikgu akan huraikan juga apa maksud soalan kebat tu. Okey, strategi. Strategi. Boleh cikgu? Okey. Ini just sekali lalu juga cikgu nak ambil 1 minit. Kerja mengira mesti tulis dengan jelas. Ini paper 2 Paper 2. Sama dengan paper 1 semalam lah. Markah diberi pada kaedah. Jadi awak walaupun awak ada kalkulator canggih macam mana pun, kaedah itu mesti ditulis. Setiap step dia mesti ditulis. Kalau tidak, awak akan kehilangan markah. Okey, sebab markah itu diberi pada kaedah. Pada kemahiran apa yang dia nak uji. Okey, dan penggunaan formula yang betul lah. Okey, ada kadang-kadang bila kita tanda paper, ada pelajar komplain, cikgu jawapan saya betul. Kenapa cikgu bagi kosong? Sedangkan kaedah dia salah. Jadi kalau kaedah awak salah, automatik jawapan adalah salah. Walaupun jawapan awak betul. This is paper 2. Cikgu rasa semua orang tahu, cikgu awak pun ini cikgu cuma nak bagi pengukuhan saja. Dan mungkin abang-abang kat sini boleh dengar lah. Cikgu, saya ada soalan. Untuk kerja mengira kan cikgu, cikgu galakkan tak untuk pelajar membuat kira-kira itu menggunakan pensel?
Okey, Kerana dia sebenarnya bila guna pen kan tak boleh padamkan. Ya, faham. Sebab pelajar ni dia kadang-kadang dia tak confident. Dia tak confident sebab dengan padamnya, dengan nak ambil pen lepas tu dia nak cancel. Betul. Sebenarnya bukanlah menjadi satu kesalahan pun. Dia boleh menggunakan pensel. Cuma kita tak galakkan. Okey. Kita tak galakkan sebab kertas kita tu takut bila bergeser tu takut nanti bila sampai dekat pemeriksa nanti dia hilang. Okey. Itu yang kita risau sebenarnya. Jadi lebih baik buat jalan kira di kertas yang lain. Tak, dia akan buat kertas pengiraan di situ sahaja. Di situ juga. Di situ. Kena confident lah jawabnya, cikgu. Ya. Okey, Mesti. baik. Semua step tu mesti dalam kertas. Okey, baik. Okey, so itu cikgu dah huraikan. Okey, beri jawapan. Ini pun ada semalam. Beri jawapan yang paling ringkas. Maksudnya 1/2 bukannya 2/4. Itu pun hati-hati. Okey, dan ini cikgu dah bincang semalam Kalau siapa ni boleh tengok dekat YouTube. Okey, ini pun cikgu banyak kali cikgu menegaskan Wani tengok ni. Ya. Mesti ada pembahagian masa tu. Cikgu paling risau pelajar. Betul. Sebab bila by that time dia nak jawab soalan, dia dah tak ada masa. Itu paling sayang. Okey. So, ini pun cikgu nak pergi dengan laju. Okey. Ini calculate, ini pun tak ada apa. Okey, ini proof. Proof atau show bermaksud soalan itu dah bagi jawapan. Di soalan itu dah ada jawapan. Awak cuma cari macam mana nak dapatkan jawapan yang diberi. Okey, itu maksud proof Okey, ini soalan lah contoh kalau dekat luar sana ataupun bila awak tengok YouTube awak boleh go through apa dia bentuk dia. Kalau kat sini cikgu tak boleh hurai lama sangat sebab kita ada soalan. Okey. So, lagi draw mesti okey. Yang ini. Hence ataupun oleh yang demikian. Ini pun awak kena berhati-hati. Maksud dia jawapan itu wajib digunakan untuk menjawab soalan yang seterusnya. Itu bermaksud hence ataupun oleh yang demikian. Tak boleh guna benda lain. Ambil yang bahagian atas tu. Okey, for example, cikgu bagi ini. Simplify, permudahkan. Kemudian ada hence. Seterusnya selesaikan persamaan. Selesaikan persamaan ini bermaksud menggunakan apa yang awak dah simplify ke atas. Okey. So ini salah satu contoh Okey, penggunaan kalkulator. Kalkulator ini awak jangan guna sewenang-wenangnya. Apa je semua nak tekan kalkulator. Jadi awak kenalah pandai bila ketikanya contoh di sini. Ni. Solve. Jawapan dia K is a 1/3, 1/3. Tapi ada pelajar yang menggunakan, dia ambil, dia buat 0.33333. Yang ini adalah 8/3, 2 point something. Jadi sepatutnya awak tak perlu sebab ini repeated numbers. Bila dia nombor berulang, awak tak boleh nak stop. Tak boleh nak stop ikut suka awak. Dia ada hukum dia. Kalau 2.666, kalau nak stop boleh tapi kena berakhir dengan 7. Jadi fikir bila nak sesuai ke tak sesuai. Kalau 1/3, for example 8/3, no need to convert into point. Okey. Adalah kurang bijak menggantikan nilai-nilai K dalam bentuk perpuluhan. Sebab dia adalah repeated numbers. Okey. Boys, hello. Okey ke? Pelajar okey ya? Okey. Tidur ke? Tak. Tak, cikgu mereka fokus cikgu. Macam Wani juga fokus. Okey. Ada cikgu. Okey, ini soalan dia. Cikgu nak back ya? Back. Okey, ini soalan dia. Cikgu bagi Back masa lagi. sekejap je, sikit je. Cikgu nak tak? Boleh nampak Okey, cikgu bagi masa 2 minit je. Okey, selesaikan persamaan serentak berikut. Beri jawapan anda betul kepada 3 tempat perpuluhan. So paper 2 ni dia nak kata dia susah ke? Kalau kita tengok nanti cikgu akan bagi. Ini bentuk apa? Dia ada bentuk rutin, dia ada bentuk bukan rutin dan dia ada bentuk kebat. Kebat. Okey, rasa-rasa kawan ni bentuk apa ni? Rasa-rasa ni macam rutin je cikgu. Oh, tengok. Wani pun pandai. Betul? Okey. Walaupun Wani tak ambil maths kan? Saya tak ambil maths. Betul lah. Itu saya cuma teka cikgu. Ya. Mengikut logik saya lah. Mengikut logik kan? Tapi ni pelajar-pelajar yang ada dengan kita dan juga pelajar di rumah. Pelajar mungkin kat rumah ada yang cuba, sedang buat juga.
Boleh kita buat? Ya, cuba. Cikgu bagi 2 minit sahaja. Kita naklah cepat tapi tak naklah terlalu cepat sampai pelajar tak sempat nak jawab. Lepas ni memang cikgu akan bagi jawapan tapi at least awak cubalah. Okey, kalau siapa yang tak sempat ataupun pergi YouTube ke, bila cikgu paparkan jawapan soalan ni, awak jangan awak pause kejap. Awak cuba jawab. Lepas tu baru cek jawapan. Baik. Dia jadi best lah kan? Betul, cikgu. Best bila kita sendiri yang buat soalan lepas tu. And then kita dah ada solution tapi kita jangan tengok dulu. Kan? Okey, so hello. Saya rasa ini soalan senang je cikgu boleh, untuk dah mereka siap? ni cikgu. Ini memang sekejap. Okey, apa langkah pertama kita kena buat? Okey, Remy, apa langkah pertama Remy kena buat? Tu Remy ni. Ni student cikgu yang paling handsome ni. Oh, ni. Saya ingatkan Remy Ishak tadi cikgu. Remy Rashidi dia budak nama rugby. dia. Oh, okey. Okey, Remy boleh jawab soalan Remy, ini? apa langkah pertama kena buat Remy? So langkah pertama yang kita kena buat adalah dekat P minus M equals 2. So kita jadikan P sebagai subjek. Okey, awak jadikan P sebagai subjek, okey? Tak ada masalah. Okey. Remy jadikan P sebagai subjek. So dia akan dapat 2 plus M lah. Betul. Okey, lagi? Baik, lepas tu daripada 2 plus M tu kita insert dekat equation satu lagi. Okey, dia insert dekat sini. Okey, so P menjadi 2 plus M squared plus 2M equals to 8. Betul? Okey, so thank you Remy. Okey, the next, siapa yang buat bukan P sebagai subjek? Yang mungkin ada. Boleh tak buat M sebagai lain? subjek? Okey, Aiman. Harith. Oh, Harith. Harith buat M sebagai subjek. Okey, kalau M sebagai subjek jadi apa Harith? M equals P minus 2. Okey, M equals to P minus 2. Boleh juga. Sebenarnya, untuk nak selesaikan soalan ni, okey, thank you Harith. Okey, dia boleh jadikan P ataupun M sebagai subjek. Itu adalah kemahiran. So, kemahiran itu orang yang belajar saja yang tahu. So, ini dianggap sebagai kaedah. Dia tak boleh jump pergi jawapan. Okey, so kita tengok solution. You all ada dah ni kan? Cikgu rasa tak? Semua dah siap. Okey. So, ini. Yep. Okey, so ini persamaan pertama. Itu persamaan kedua. Kita jadi namakan P minus M tu sebagai persamaan pertama. Senang, kita bagi nama. Baik. Bila paper tu, bila macam tu memang kita kena bagi nama untuk memudahkan. Alright. Okey, daripada persamaan satu, cikgu ikut Harith. Cikgu jadikan M sebagai subjek. Dia menti cikgu. Boleh juga di sekolah kan, ni dia ada mentor-menti. Dia ikut mak dia kan. Faham. Mentor-menti. Okey. Okey. So, bila dia jadikan M sebagai subjek, dia masukkan ke dalam persamaan yang kedua. So, dia masuk lebih mudah sebenarnya sebab dia masuk sekali sahaja. Dan no need to expand. Kalau tak salah, sebenarnya tak salah. Tapi cumanya ini dia kena expand. Dia kena ada kuasa 2 ni. Wadi ingat tak masa belajar dulu? Kan kena expand. Leceh ni. Betul, banyak cikgu. Banyak kerja. Tapi kalau dia jadikan M sebagai subjek, dia kekalkan P squared plus 2, dia masuk kat sini. So P dia adalah 2 plus, dia punya P mana tu? M dia adalah P minus 2. So no need to expand kuasa 2. So tak salah sebenarnya dalam awak memilih. Okey, tapi ada pilihan yang memang dia agak panjang dan maybe ada pilihan yang lebih ringkas. Okey, this is the solution. Siapa yang ada dekat rumah ya. So now bila awak buat tu, awak boleh check jawapan. Okey, so this is the answer. Awak masukkan, okey. Paper 2 ini dia lebih mudah dapat markah sebab dia melibatkan kemahiran apa. Okey, tadi jadikan ini sebagai subjek. Kalau tak belajar, awak tak tahu nak buat. Betul, cikgu. Okey, so itu adalah kaedah. Sekarang awak masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Bila masuk dalam persamaan yang kedua, itu juga satu kemahiran. Kemahiran yang kita tengok, pelajar boleh substitute ke tak? Okey, jadi itu juga dianggap sebagai kaedah. Kemudian soalan ini yang tak ada dalam matematik. Beri jawapan anda betul kepada 3 tempat perpuluhan. Maksudnya soalan ini tak boleh difaktorkan. So kalau tak boleh difaktorkan, dia mesti menggunakan formula. Dan formula diberikan. Okey, dan formula ini bila kata guna, bukan setakat tulis sahaja. Okey cikgu, kau masuklah sendiri. Tak, you have to substitute. Awak kena ganti what is your A, what is your B, what is your C dalam persamaan
dalam formula itu. Okey, dan ini juga dianggap sebagai kaedah. Sebab bukan semua orang boleh buat. So once you apply saja, Wani, kita apply saja maksudnya itu adalah kaedah. Bila kaedah meaning kita ada markah kat situ. Itu adalah kemahiran yang cikgu nak tengok, oh budak ni tahu tak pakai formula. Betul. Budak ni tahu tak jadikan ini sebagai subjek. Oh dia masuk, dia tahu tak nak insert. Oh dia tahu tak, oh kalau tak boleh faktor, dia, sorry, mengajar Wani pula, mengajar kat depan ni. Tak apa cikgu, boleh. Itulah, aduh. Tak apa cikgu, saya okey. Petang ni pun nak comel lagi, aduh. Hai. Saya nampak macam student lagi ke cikgu? Iyalah. Nampak macam pelajar sekolah lagi ya? Okey. Okey, so inilah answer dia. Awak rugi duduk kat depan ni. Okey cikgu, jadi jawapannya itu jawapannya. Okey, inilah jawapan dia. Dan you have to make sure beri jawapan anda betul kepada 3 tempat perpuluhan. You check boys answer. Okey. Okey, and then bila dapat P mestilah cari M. So inilah. Dan ini adalah bentuk soalan rutin. Rutin. Boleh kita tengok tak pelajar semua dapat jawapan betul? Enggak jawapan. Cuba tunjuk kertas anda. Semua jawapan sama? Dapat. Wow, semua sama lah cikgu. Ini kau tak dapat siap ni. Ini kalau tak dapat cikgu datang sekolah ni kena cikgu ni. Cikgu ni baik tu. Tak garang. Okey, terima kasih pelajar. Okey boys, thank you. Okey, now Alright. kita pergi the next slide. Okey. Okey, cikgu bagi masa yang dekat rumah sana. Kalau tak sempat awak snap dulu, cuba jawab. Okey, ni Wani nak baca boleh cikgu? Wani baca ni. Okey, Adam menanam sayur-sayuran di atas sebidang tanah yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Diberi sisi paling panjang tanah itu ialah Y meter. 2 lagi sisi bagi tanah itu masing-masing X meter dan 2X minus 1 meter. Dia menggunakan dawai berduri sepanjang 40 meter untuk memagar tanah itu. Dia minta cari panjang dalam meter bagi setiap sisi tanah. Okey. So cikgu tak apa, sementara kawan awak yang online tengah menjawab, cikgu nak ulaskan sedikit. Soalan ini adalah soalan dia dinamakan soalan kebat. Apa dia soalan kebat? Ciri-ciri yang tiga ciri yang terpenting dalam soalan kebat. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus itu adalah penceritaan. Sama ada that one come with a diagram ataupun tak ada diagram. So kalau kita tengok dia bercerita. Ya, betul. Dia bercerita aje. Oh, Adam nak tanam sayur. Okey, lepas tu yang kedua, dia mestilah daily life situation. Yang ada kena mengena dengan kehidupan kita. Oh, nak tanam sayur, Adam nak tanam sayur. So kita boleh bayangkan. Okey, dan yang ketiga, soalan ini bukannya terus boleh jawab macam tadi. Baik. Jadikan P sebagai subjek M, dia bukan macam tu. So awak kena faham soalan tu dan awak kena memahami masalah dia, dan sebab dia ada beberapa tahap pemikiran. Dia ada beberapa tahap pemikiran. Oh, nak tanam sayur. Tapak tu ada apa? Oh, segitiga bersudut tegak. So awak mesti visualkan dia. Visual. Okey. Oh, okey. Ini segitiga bersudut tegak. So bila cikgu tak adalah nak sampai very detail sangat untuk slide ni Tapi maksudnya bila awak dapat satu kemahiran dalam topik ini, bermaksud dia boleh apply dalam semua topik. Okey, kalau tak ada diagram, awak visualkan dia. Oh, dia kata apa? Oh, segitiga bersudut tegak. Oh, letaklah nanti di gris. Apa lagi dia bagi tahu? Diberi sisi paling panjang tanah itu adalah Y meter. Agak-agak Wani, dekat mana paling panjang kalau Wani tengok segitiga ni? Di sebelah atas itu? Ini kan? Ya. Ya, siapa-siapa tengok. Siapa pun boleh tahu. Maksudnya itulah kedudukan Y dia. Alright. Paling panjang. Dia beritahu paling panjang. 2 lagi sisi bagi tanah itu masing-masing adalah X meter dan 2X minus 1. Ini awak boleh letaklah kat mana-mana awak suka. Kalau sini nak letak X pun boleh, pun tak apa. So ini 2X minus 1. Ataupun tukar tempat. So ini maksudnya awak menyelesaikan hampir 20% daripada masalah awak. Okey. Kita visualkan. Kan best kan Wani? Betul cikgu. Alright, mungkin cikgu kita dah boleh pergi ke Okey, dah siap. Okey, dah siap. Ada lagi 4 minit untuk soalan kebat ini ya cikgu. Okey, Okey, ini keluarkan maklumat. You ada jawapan you check Ada red pen tak? Ada pen merah Sekarang jadi guru pada diri mesti sendiri. Mesti ada cikgu. Mesti semua color ada dalam pencil box. Semua keluarkan pen merah. Saya biasanya suruh dia orang jadi guru pada dia tanda sendiri. Okey, keluarkan maklumat. Segitiga bersudut tegak. Jadi dekat luar sana dekat rumah tadi cikgu dah bantu awak sikit. Okey, segitiga bersudut tegak. Lepas tu apa? Sisi paling panjang
paling panjang adalah Y. Tadi pun Wani dah tolong cikgu. Okey. Okey, and then ini satu lagi fakta. Dawai berduri sepanjang 40 meter. Okey, rasa-rasa mana yang memberi 40 meter tu Wani? 40 meter. Dekat mana ni? Cikgu pusing ni. Dawai berduri. Mungkin X tu cikgu, betul tak? Maksudnya ada dawai, ada dawai. Lepas tu dawai ni cikgu buat frame dia macam ni. Dawai ni panjang dia berapa? 40 meter. 40 meter. Now cikgu convert jadi segitiga bersudut tegak. Jadi rasa-rasa macam mana? Saja nak ni Okey, maksudnya ukur keliling dia. Keliling. Boleh tak kalau cikgu kata bersudut? 2x minus 1 plus x plus y, betul tak jawapan? Sama tak dengan 40? Sama cikgu. Sama. Sama Tengok Sama. So, this is soalan kebat. Okey. Dia kupas sampai macam tu. Sebab dia nak tahu bagi setiap sisi tanah. Maksudnya itulah dia. Itulah dia. Lepas tu satu-satu awak kena keluarkan maklumat, tuliskan. Okey, lepas tu barulah kita merancang untuk apa nak buat. Alright. Pertama memahami masalah. Ini yang cikgu kata memahami masalah. Okey, buat segitiga. Lepas tu apa? Lepas tu dah start lah. Start lah kita nak menulis tu. Okey, so kita tengok check answer boys. Okey, ini yang cikgu visualkan tadi. Okey. So the next step. Ini dia perimeter. Perimeter tu maksudnya ukur keliling dia. Yang cikgu campur semua tadi. Ya. Okey, then awak kena simplify lah. Kena permudahkan dia. So, y equals to 41 minus 3x. Okey, tengok step ya. Okey, soalan ini memang deeper sikit lah. Ini melibatkan Pythagoras theorem. Melibatkan Pythagoras theorem, jadi melibatkan inilah. Pythagoras theorem, jadi kalau siapa yang pernah belajar, ini A, ada B, ada C. Jadi cikgu tak adalah sampai nak kupas panjang sangat ya. Ini adalah A squared, B squared equals to C squared. Cikgu rasa Wani belajar dulu ini. Dalam matematik ada Pythagoras theorem, tapi maybe lama tinggal kan. Okey. So ini dia. Okey, you check boys answer. Lepas tu awak kena substitute. Itu persamaan yang kedua, dia kena simplify, permudahkan. Kemudian awak masukkan ini. Jadikan Y sebagai subjek sama macam tadi. Ya. Okey, lepas tu ini adalah Pythagoras theorem. Kemudian awak masukkan Y ini masuk dalam persamaan ini ada X tu. Okey, ada Y kat situ, awak masukkan dia. Okey, so awak simplify. Ni, tulis dalam general form. Sebenarnya bentuk ni sebenarnya sama dengan soalan kita buat tadi. Ini adalah tajuk simultaneous equation. Okey. Persamaan serentak. Jadi, tapi soalan tadi adalah soalan rutin. Ya. Ini adalah soalan hebat. Okey, cikgu. Jadi, dah ada jawapan dia ke belum, cikgu? Okey, so you check ya. Okey, so inilah jawapan dia. Boleh pelajar tunjuk jawapan di kamera? Okey, tunjuk jawapan. Adakah semua sama dengan jawapan yang cikgu bagi? Okey. Ya. Sama, cikgu. Sama. Okey, cikgu nak tanya, kenapa kita terima X equals to 8? Kenapa kita tolak? Siapa boleh bagi jawapan? Kita dapat two value of X. X equals to 8 and X equals to 52.5. Kenapa ditolak? Siapa nak bagi jawapan? Kenapa ditolak? Cikgu. Ya. Ada dua nilai X. 8 dengan 52.5. Kita pilih X equals to 8. Sebab satu limitan perimeter X tu hanya 40 meter. So, kita tahu X kena lebih kurang daripada 40. Yes. Itulah dia. Ya, betul. Okey. Betul. Sangat So, cemerlang ada dua ya. nilai X. Okey, thank you. Itulah jawapan dia. Sebab tu, that's why kita tolak. Okey. Sebab ukur keliling tu dah 40. Takkan kita nak terima 52.5. Betul, cikgu. Dia pun dah melebihi panjang dawai berduri tu. Okey, cikgu. Apa kata sebelum kita sambung dengan cikgu, kita bagi pelajar-pelajar dan kita nak bagi cikgu untuk take time sikit. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Hanya dalam Road to Success SPM 2020. Bertemu kembali
kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Carey. Baiklah, sebelum kita sambung lagi sedikit, Wani nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP, basuh tangan, pakai pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Baiklah cikgu, mari kita teruskan dengan pelajar-pelajar Sekolah Sultan Alam Shah. Pelajar semua okey, steady? Okey. Okey, jom kita sambung cikgu. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, walaupun soalan ni, kalau kita tengok, soalan ni adalah tajuk fungsi. Kita tak semestinya fungsi tu di paper 1 saja, walaupun fungsi ni antara yang mudah. Jadi fungsi juga boleh keluar di paper 2. Okey, so cikgu bagi masa you all jawab. Dia ada aras dia. Ini kira ada susah ke, senang ke apa cikgu? Okey. Dia kan, ini senang je Wani. Cikgu ajar Wani pula. Okay, sambil-sambil pelajar jawab, pelajar sedang menjawab. 1 minus 3x. So ini x ni, Wani ni x ya. Yeah. Cikgu suka pakai color-color. Seronok. Wani pun ada cikgu kan. Okey. Boleh. So sekarang, Wani tengok ni G kat sini. X ni sama dengan 5. Okey. Kalau x ini sama dengan 5, dekat sana, mana 5 dia? Dekat X tu yang diganti. Wani pun boleh jawab. Yes dia. Okay. Jadi 1 minus 3 sini should be apa ni? 5. Selesai. Bye. Oh, okey. Adakah itu cikgu dah bagi jawapan tu A? Belum. Oh, itu bukan jawapan lagi cikgu? Belum. Jadi ini soalan dia. A part 1 tu soalan dia. So selesaikan ini. Oh. Dapatlah. Kalau saya tak tahu cikgu, nampaknya jawapan saya sampai atas tu je. Ini dah senang tau Wani. Ini Wani selesaikan saja. Yeah. Ini 4 macam ni lah. 4 times 2 minus 1. Macam mana Wani selesaikan? 4 times 2 is 8 kan? 8 minus 1. Ini dapat apa? 7. So ini times. 3 times 5. Dapat 15. Jadi 1 minus 15 dapat negative 14. Okey, kena selesaikan je lah cikgu. Itu selesaikan. Very easy. Okay. So that's why bila paper 2 awak jangan takut. Memang dia ada arah susah. Tapi arah senang pun ada. Ya. Jadi untuk A part 1 tu, 1 markah tu memang awak punya. Markah free. Cikgu selalu kata soalan yang senang ni markah free je. Oh, ni kira cikgu dah jawabkan untuk mereka lah jawapan A1 ni. Dia orang ni memang markah free lah A part 1 ni. Kau tak tahu, memang kau teruk lah ni. Okey. Kita tunggu pelajar lain jawab soalan yang lain. Dan pelajar di rumah pun boleh cuba. Okey, boleh cuba. Cikgu bagi masa sikit dalam 2 minit lagi. Sementara tu sebab kita dah tak cukup masa, cikgu nak bagi input juga. Okey, sebenarnya cikgu ada slide untuk isu matematik tambahan. Memang dia kata susah, tak cukup masa. Okey, sama seperti yang kawan-kawan awak dekat slide tadi ada bagi tahu. Buatlah section C. Dan bukan kita nak kata pelajar awak tak mampu nak jawab semua, tak semestinya awak tinggal semua. Awak pilih sahaja. Mungkin untuk cikgu faham siapa yang ambil Admaths tu, dia sentiasa dapat 11 markah, 12 markah, 20 markah per 100. Sebab tu dia rasa susah. Dia rasa macam Admaths ni susah je. Okey, dia memang ada, macam cikgu katalah, dia memang ada aras susah. Tapi untuk aras mudah ini banyak sebenarnya ada. Jadi awak pergilah kepada, katalah awak buat section C. Section C katalah awak fokus apa? Index number. Buat betul-betul. Buat betul-betul. Tiap-tiap hari index number. Okey, lepas tu awak nak pilih apa lagi section C? Katalah awak nak pilih solution of triangle, penyelesaian segitiga. Ataupun awak nak pilih apa? Linear programming. Maksudnya awak kena latih tu kena buat latihan. Sebab ini adalah tajuk yang boleh dapat markah. Ya, betul. Okey. Tolong yang ada kat rumah tu tolong catat tolong catat apa yang cikgu tulis. Yang ini kita memang sentiasa bagi peringatan. Dan cikgu-cikgu dekat pelajar kat luar sana pun cikgu tahu. Cikgu-cikgu awak akan bagi benda yang sama. Okey, so selain daripada 2 topik itu di section C atau 3 topik, awak juga fokus di section B. Di section B ada topik yang senang, yang boleh dapat markah. Awak topik linear law, hukum linear. Hukum linear antara yang boleh dapat markah. Awak prepare the table. Awak sediakan table. Masukkan value, dah dapat markah. Awak ambil kertas graf. Awak letak paksi Y, letak paksi X. Awak titik, awak mark the point, dah dapat markah. Ya, betul. Awak sambung titik-titik itu. Awak apply line of best fit. Awak akan dapat markah.
Sebab itu awak takkan fail. Awak takkan fail. Percayalah. Jika kita tahu untuk menguasai aras mudah dulu, aras cikgu. mudah. Dan topik itu memang topik yang boleh pelajar jawab. Okey. Lepas tu awak ada lagi persamaan serentak. Cikgu dah buat tadi. Jadi section C apa yang awak fokus? Cikgu ni beletih sikit tak apa. Boleh, Index cikgu. number, Sambil mereka siapkan. penyelesaian segitiga, kita ada hukum linear, kita ada simultaneous equation. Banyak dah tu awak dapat. Okey, so now boys, sekarang cikgu tak bagi jawapan, sekarang awak angkat jawapan you all dulu. Pelajar semua boleh tunjuk jawapan di kamera. Tengok siapa yang kena. Ni make sure kena jawapan betul semua ni. Okey, betul tak cikgu? Oh, Okay, mereka ni dah jawab Remy semua, betul, Daniel betul, Aiman Haziq betul, Zahin betul. Syakif, cikgu tak nampak your diagram? Diagram Syakif zoom out Okey, sikit. okey, nampak. Okey, betul. Haris betul. Cikgu nak tengok you all punya julat range sebab dia orang ni okey, thank you. Betul ya semua cikgu? Betul. Wow. Tapi check dulu sebab cikgu tak perasan yang julat. Julat is apa julat? Range kan? Range sebab dia orang kadang-kadang istilah tu dia orang tak ni sebab dia belajar dalam bahasa Inggeris Okey, so kita tengok. Ini adalah soalan rutin, soalan SPM. Ya. Yang Okey, selalu ditanya. 2018. Ya, baru sangat soalan ni. Okey. Okey, so ini penyelesaian dia. You check the answer ini yang cikgu bincang awak Wani tadi. Negative 14 ni. Tu dapat tu? Dapat untuk A1. Ya, dapat untuk A. Satu markah. Okay, ganti sahaja. Okey, and then adalah part A, part 2. Tadi cikgu tengok ramai yang betul. Okey, GF ini adalah fungsi gubahan. Okey, composite function. Okey, yang susahnya soalan ni, macam cikgu katalah, okey, dia akan bagi soalan yang mudah, aras mudah. Tapi ada dia kontrol di bawah. Di bawah itu adalah melakar graf. Ini mungkin ada yang akan hilang markah. Dia macam itulah. Okey, so ini dia. Ini awak kena, mungkin ada yang buat table. Ini just panduan lah. Tak perlu table pun boleh. Cari point. Cikgu tak adalah nak ajar satu-satu. Okey, so cikgu nak tunjuk dekat mana dia punya, itu dia punya julat dia. Julat dia berada kat situ, kat garis merah tu. Okey, so macam mana penulisan julat? So julat ini kita tak boleh senaraikan dia. Sebab dia included. Point ini bermaksud that one included. Continuous. Jadi semua point masuk. 0.1 masuk, 0.2 masuk, 0. You cannot listing. Tapi macam mana penulisan julat? Itu titik yang paling bawah. Ini paling bawah tu. Okey, mana titik paling atas? Itu titik paling atas. Jadi penulisan julat itu keadaan dia. Meaning that one involve semua point. Okey, ini you betul tak bos? Julat ni. Boleh Haris betul Haris? Betul. Okey. Bagus. Ni pelajar cemerlang ni cikgu. Mesti betul cikgu. Tak adalah dia nak bantu kawan-kawan dia kat luar. Betul. Okey cikgu, sekarang kita ada lagi lebih kurang 10 minit untuk cikgu terangkan soalan. Kalau cikgu ada soalan yang lebih mencabar bagi soalan murid. mencabar sekejap tengok. Mencabar. Okey, inilah cikgu underline tu menunjukkan kaedah. So ini dia tak perlu apa-apa, jawapan akhir pun dah boleh dapat. So yang bawah tu yang cikgu buat underline yang merah itu adalah kaedah. Maksudnya kemahiran yang kita nak tahu. Di situ awak dapat markah. Yang cikgu ada garis tu itu awak dapat markah. Okey, and then of course lah jawapan akhir dapat markah lagi. Okey, ini kemahiran yang kita nak tahu sebab awak tahu tak fungsi gubahan itu macam mana nak insert, macam mana nak gantikan. Okey, dan of course lah jawapan akhir. Okey, Allah. Dah tak apalah itu. Ini. Apa ni? Bentuk apa ni? Rasa-rasa apa? Roller coaster. Roller coaster. Betul ke? Ya, betul. Rajah menunjukkan pandangan hadapan sebahagian daripada laluan roller coaster di sebuah taman replika. Bukanlah yang confirm betul yang original. Taman replika tahu tak bos? Tahu. Tahu Okey. So ini adalah soalan kebat. Kebat, okey. Soalan kebat. Yang dia daily life situation, dia ada cerita. Ini pun stimulus. Ada diagram, ada benda dia bercerita. Okey. Ini soalan kebat. Tak adalah susah sangat. Dia guide kita banyak tau. Okey. So, ini diagram dia. Itu dia punya equation. Bahagian lengkung laluan roller coaster itu diwakili oleh persamaan. Dahsyat kan? Ada persamaan maths kat dalam tu. Takut nak naik roller coaster. So, pasti semua orang takut ada persamaan maths dalam roller coaster. Dengan titik P sebagai asalan. This is a point. Titik P sebagai asalan.
Okey, kalau asalan tu maksudnya origin ya. Asalan is origin. Dia orang gelak. Sebab ini adalah term. Dia term ni, dia sebenarnya soalan ni tak ada masalah kau tulis dalam bahasa Melayu. Tapi term tu berubah. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris katakanlah, kalau dalam bahasa Melayu katalah selari. Iaitu parallel. Itu okey lagi. Tapi kalau dalam bahasa Melayu dinamakan serenjang. Serenjang. Dalam bahasa Inggeris dinamakan perpendicular. Perpendicular. Benda yang lain. Itu yang kadang-kadang dia orang macam ni sikitlah. Okey, cikgu bagi masa you all jawab. Okey. Ini roller coaster. This is soalan kebat. Kalau cikgu, mungkin cikgu sambil kita tunggu tu cikgu boleh terang. Cikgu boleh mula tulis jalan kerja dahsyat dia. ni. Macam Wani, Wani tak sabar nak tahu jalan kerja dia macam jalan mana. Kerja, Kalau mereka pasti betul ni cikgu. Wani nak tahu cikgu dengan pelanggan di luar sana. Okey, yang dekat luar sana cikgu boleh bantu awak. Bila soalan kata asalan dekat origin origin dekat P, maksudnya awak mestilah ini kan paksi X, ni paksi X, paksi Y. Origin dia biasa duduk situ. Tapi kes ini origin duduk kat kemuncak P tu. Dia beritahu dengan titik P sebagai asalan. Ini ni origin dia dekat atas. Jadi kedudukan dia bukan lagi X duduk di bawah. Dia keadaan dia macam tu. Ini dia. Okey. So inilah kosongnya kat situ. Origin, titik permulaan. Baik. Okey. So, bentuk dia macam tu. Tu bentuk dia lah. Bentuk dia start daripada sini. Kalau kita masukkan dalam satah kartes, dia bentuk dia macam tu. Dia duduk di bawah. Okey. So, Wani kita tengok soalan ni. Dia kata dia nak apa? Jarak tegak terpendek. Dari aras tanah. Mana tanah? Tanah kat bawah tu lah cikgu. Kat bawah dia kata kan. Tengok dia beritahu ni. Aras tanah mengufuk. Mengufuk ni maksudnya horizontal lah, horizontal. Ni kat sini. Okey, so tanah dia kat sini lah. Betul lah kalau kita naik roller coaster takkan tanah duduk atas. Betul cikgu. Baik cikgu, cikgu ada lagi 5 minit untuk menjelaskan. So mestilah tanah dia kat bawah. Bawah ni kan? Ya, betul. Okey, so mana jarak terpendek? Jarak terpendek? Ni. Daripada sini ni roller coaster. Mesti yang bawah sekali itulah cikgu. Mana betul tak? Mana? Yang tengah-tengah tu. Tengah-tengah ni. So dia pergi ke mana? Bawah. Pandai lah awak ni. Tak adalah cikgu. This is jarak pendek. Kau jangan tak boleh jawab. Tengok Wani pun boleh jawab. Okey, this is cari jarak tegak terpendek. So inilah soalan kebat. Tapi dia ada lagi masa ke? Ada cikgu, boleh. Okey. Dia adalah soalan kebat tajuk pembezaan. Alright. Okey. Jadi pelajar dah siap ke belum? Kalau boleh tunjuk dekat kamera. Ini kalau pelajar cemerlang ni mesti laju diorang jawab cikgu. Dia ini boleh nak kata kebat tapi tak adalah sampai aras yang tinggi sangat. Okey. Mana nampak tu ada DYDX? Shortest distance 1 meter. Okey, kenapa DYDX tu cikgu nampak? Kenapa DYDX kosong Kenapa Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa DYDX kosong? Buka mic. Remy, kenapa Remy? DYDX tu cikgu nampak DYDX kosong. Kenapa? Tak dengar. Minimum point, lowest low gradient dia 0. Sebab dia turning point. Okey, sebab dia adalah turning point. Turning point ini bermaksud ini titik paling bawah dan garis ini adalah selari dengan paksi X. Di mana gradient dia adalah kosong. 0. Okey, zero. Okey, so then boys kita check sama-sama. Cikgu rasa ini soalan terakhir kot. Boleh cikgu. Okey. Kita check jawapan. Check jawapan. Cikgu tengok jawapan you all dululah. Boleh angkat jawapan. Jawapan terakhir. Mana jawapan terakhir? 1 1 meter. Satu meter. Ya, 1. Ya. Serius. Okey cikgu, jom kita check jawapannya. Okey, jom kita check. Okey, ini Pak Y yang cikgu tunjuk tadi. Betul Pak Y cikgu kat sini? Kau Remy yang gelap. Betul lah. Okey. Ini Pak X dia sebab dekat situ ada origin kosong Okey, ini jarak terpendek yang Wani bagi tahu jawapan tadi. Ya. Logik kan? Logik tak Mas?
Kat bawah kan? Logik. Ini dia. Ini mungkin Wani tak belajar lah. Ini matematik tak ada tajuk ni. Okey, dia orang belajar dy dx itu adalah gradient tangent. Okey, because of gradient tangent ini ada turning point kat sini, that's why dia equals to 0. Sama dengan kosong. Lepas tu dia apply lah. Dia apply semua konsep-konsep ataupun asas-asas algebra kat situ kena factorize. Okey, dia dapat lah. Dapat. Ini mana negative 4 ni? Daripada ini atas, dia sini 4 ni. Dia masuk kat dalam. Dia ke bawah. Ke bawah menunjukkan negative 4. Negatif. Betul ke? Betul, boys? Negative 4 tu kat bawah? Ya. So, ketinggian ini adalah 5. Ya. Ketinggian tu 5. Dia kata mana jarak terpendek daripada tanah sampai titik ke atas tu. Okey, itu jarak terpendek dia. Okey. Tapi bila soalan kata jarak terpendek, awak tak boleh bagi negative 1 ya. Cikgu nampak tadi ada bagi negative 1. Ada yang bagi negative 1? Tak eh? Tak. Betul cikgu. Satu jawapan dia. Okey, so cikgu tanda kat situ lah. Cikgu tanda ini adalah kaedah yang awak kena buat lah. Okey, itu. Dan last kali itu adalah jawapan. Itulah dia cikgu. Alright, nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya cikgu. Sebelum kita akhiri, cikgu ada tak apa-apa pesanan kepada pelajar-pelajar di luar sana cikgu? Okey, pelajar kat luar sana. Okey, sebenarnya tadi cikgu sekejap kalau dapat. Cikgu nak pergi ke... Cikgu nak pergi slide yang terakhir. Slide yang terakhir, tapi tak apa. Cikgu pecah rahsia sikit. Ini dia. Memang simpan ni. Tak apa, kalau pelajar di luar sana nak belajar lagi, mungkin boleh kontak cikgu lepas ni ya. Okey, isu matematik tambahan ini kita tak sempat ulas malam. Okey, cikgu nak ulas. Tadi sebenarnya dia orang pun dah tahu ya. Boleh. Soalan susah. Bila tanya soalan susah, sebenarnya memang ada arah susah. Tapi arah senang pun ada. Ya. Okey. So, tidak cukup masa. Memanglah tak cukup masa. Sebab awak soalan aras tinggi tu, kalau awak banyak buat latihan, insya-Allah awak cepat. Okey. And then, masalah soalan kebat. Selalu kata kebat. Cikgu, kebat. Kebat tu bukan nak keluar sampai 100 soalan. Ya, Dia keluar cikgu. sikit je. Kalau dia keluar separuh daripada slowly, kita akan banyakkan soalan kebat. Tapi tak adalah susah. Sebab dia berkaitan dengan daily life situation. Betul. Okey. So, macam mana cara atasi? Okey, ini untuk pelajar-pelajar. Tadi cikgu dah ulas, cikgu dah bagi tahu. Ini adalah pelajar-pelajar yang memang dia tak boleh. Cikgu, saya memang pening, saya memang tak boleh buat, saya memang dah give up, saya memang tak nak buat. Okey. So, kita pilih beberapa topik. Bukan cikgu, semua cikgu admit cikgu yang sama bersetuju dengan topik-topik ni sebenarnya. Okey, apa lagi? Atasi salah satu, of course lah. Latih soalan-soalan SPM, cikgu rasa memang akan dibuat oleh semua pelajar. Akan dibuat. Cikgu, kami cikgu dekat ADMATS dekat satu Malaysia ni, dekat Malaysia ni, memang akan buat data to be. Baik. Kita akan drilling. Memang betul lah. End of the day kena drilling nak buat macam mana kan exam kita kan. Kita ada berlatih dengan apa lagi cikgu? Okey, menjawab soalan-soalan SBP, MRSM, percubaan negeri. Cikgu-cikgu pun cikgu tahu ada yang Raizo, ada yang pergi photostat, semua bagi kat pelajar. Okey, and then pastikan menguasai soalan berbentuk rutin yang tadi. Lepas tu menguasai sepenuhnya, mendapat markah dan topik kegemaran. Okey. Sikit lagi Wani, sikit lagi. Dah nak cukup masa ke? Okey, jangan panik. Sebab aras kesukaran soalan bergantung kepada ketetapan dia. Ada ratio dia. Okey, and then kuasai aras mudah dan soalan rutin. Okey, apa lagi? Sikit lagi ya. Antara petua lulus, fokus beberapa topik silibus minimum. Ini cikgu sebut tadi. Okey, ada nombor indeks, ada penyelesaian segitiga, atau pengetahuan caraan linear, atau motion sekejap. Hukum linear, persamaan serentak, vektor, taburan kebarangkalian, koordinat geometri ataupun circular measure. Itu dia Keep Calm and Love Additional Mathematics. Sekian sahaja perkongsian daripada Cikgu Rohani. Cikgu Wani nak ucapkan terima kasih banyak sudi meluangkan masa serta memberi pelbagai ilmu kepada pelajar-pelajar di luar sana. Dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada pelajar Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya kerana bersama dengan kami. Terima kasih. Semoga berjaya dalam SPM. Mudah-mudahan A+. Dan Wani doakan anda di luar sana juga akan berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Lebih-lebih lagi untuk subjek Additional Mathematics Kertas 2 ini. Baiklah, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek Pendidikan Seni Visual Kertas 2 hanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa lagi.
Hai, Assalamualaikum. Saya Afifah, kakak kepada Alia Antasha. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada adik saya Alia dan juga semua calon SPM tahun 2020. Buat yang terbaik, jangan cepat mengalah dan buat sehabis baik. Okey, masih ada masa lagi untuk kamu belajar, untuk kamu menyiapkan diri untuk menghadapi SPM, okey, pada 22 Februari nanti. Walaupun adik-adik semua waktu belajar sangat terhad, jangan risau, jangan gabra. Buat yang terbaik, buat sungguh-sungguh. Jangan mudah mengalah. Okey? Bye!